ورحمة الله. Surah Al-Baqarah ayat 72. Surah sebelah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhirana ula radina billahi rabban wa bil islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Ini perangai jahat golongan Yahudi yang ketiga. Perangai jahat nombor 3. Ini satu kisah. Dan kisah ni hak kita nak baca kisah lain. Dia tidak serupa kisah kita baca dulu, iaitu berkaitan dengan lembu, nak sembelih lembu. Allah arahkan kepada Nabi Musa supaya beritahu Bani Israel supaya sembelih lembu. Untuk nak hilangkan kebesaran lembu, dia pernah dipuja oleh golongan Yahudi satu ketika dahulu. Maka Allah arahkan sembelih lembu ni supaya hilang kebesaran lembu dalam hati, tidak jadi syirik Tuhan. Dan ayat ni pula ayat cerita lain. Zaman berbeza-beza, tak ada kaitan. Semuanya tuan-tuan, kebanyakan tafsir. Apabila dia mentafsirkan ayat ni berkait dengan cerita lembu. Kait cerita lembu. Apa dia kisah ni? Satu orang anak saudara nak harta pak saudara dia. Harta waris. Satu orang lelaki yang mana dia tidak ada anak, tak ada keluarga, ada anak saudara seorang. Kalaulah dia mati, harta dia akan dapatkan anak saudara dia. Maka anak saudara dia tadi kerana tomok harta, nak cepat. Duk tunggu-tunggu lambat, nak cepat, dia bunuh pak saudara dia. Dia bunuh pak saudara dia. Bila dia bunuh pak saudara dia ambil mayat pak saudara, pergi tok kapung orang lain. Selepas mayat dia pergi letak kapung orang lain, dia tuduh orang kapung tu bunuh pak saudara dia. Perangai jahat. Punca mana? Punca tomok harta dunia. Punca duduk situ. Tomok harta dunia, sanggup buat jahat, sanggup buat deraka untuk nak harta. Lepas tu daripada punca nak harta dunia, kejahatan lain dia kau tambah, tuduh orang lain pula. Tuduh orang lain. Hak laginya kejahatan lain lagi tak hormat ke mayat, pergi buai kat si. Tuduh orang buai mayat. Bunuh, buai mayat, tuduh orang. Punca cinta harta dunia. Jadi ini kisah dia. Jadi tak ada kaitan dengan lembu. Sebab apa? Sebab segala riwayat yang mari dalam tafsir, semua mari daripada riwayat Israiliyat. Nak cari cerita ni, nak periduk semula, nak tahu siapa bunuh ni. Maka orang kapung tadi, dia kata kami tak tahu menahu. Cek lah kapung bila mayat boleh mari ada sini ni. Bila dia ni mari jalan sini, tiba-tiba mayat ada sini. Kami tak tahu menahu. Jadi pergi jumpa dengan Nabi Musa AS. Maka mukjizat Nabi Musa AS Allah arahkan kepada Nabi Musa, pukul sebahagian anggota mayat tadi, pukul atas anggota dia lain. Ambil tangan dia ke, letak atas anggota lain. Letak atas dada ke mana ikutlah. Mukjizat. Cuma mari dalam kitab tafsir kata nak berhidup. Apabila pukul tadi, mayat hidup semula. Mayat hidup semula, mayat kata hadza qatalani, dia ni bunuh aku. Dia tunjuk siapa dia, anak saudara dia pernah pukul orang kapun ni. Allah keluarkan rancangan jahat mereka. Jadi nak pukul semula, nak hidup tadi, dalam riwayat Israiliyat, mari daripada orang Yahudi riwayat ni, mari daripada golongan ahli kitab riwayat ni kata kena ambil anggota lembu juga. Kata asal daripada Quran sembelih lembu supaya nak menghilangkan kebesaran lembu dalam hati, jadi besar juga lembu. Hebat.
katok dengan anggota lembu, hidup mula. Ni, bahaya tidak bahaya, riwayat-riwayat mari daripada tafsir Israeli ni, mari daripada ahli kitab ni bahaya. Sebab tu kita dalam tafsir tidak memerlukan. Tidak memerlukan. Riwayat-riwayat Israeliat ni tak perlu. Cukup dengan riwayat sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ni nak kata ambil lembu pergi katok mayat, tak ada riwayat sahih. Tapi ulama tafsir mari sebab Ibnu Katsir sendiri sebut, Imam Ibnu Katsir sebut tak ada segala riwayat mari dari kitab tafsir Israeliat. Mari. Kait dengan lembu tak ada. Jadi ustaz kita sendiri dalam daurah tafsir pengajian ni, dia kata ustaz dia mendedahkan satu persatu ada 11 sebab. Kisah ni tak ada kaitan. Kena patuhkan kaedah bahasa Arab. Lepas tu setiap kisah berbeza bermula dengan wa'id depan. Ayat 82 ni wa'id. Kita tengok hak cerita melih lembu tadi pun wa'id juga. Hak cerita gunung dia kat atas kepala pun wa'id juga. Setiap wa'id ni nak beritahu cerita lain dah. Tak ada kaitan. Tu. Jadi kisah ni kisah satu orang anak saudara bunuh pak saudara nak harta dunia. Ini perangai jahat Yahudi yang mana kita semua kena mengelakkan diri. Sehingga hari ni perangai Yahudi ni ada. Dia buat jahat, itu dua orang lain. Dia buat jahat, itu dua orang baik. Dia buat jahat atas muka dunia hari ni, dia kata ni pengganah ni. Padahal buat dia. Dia dah kata orang dia bunuh orangnya, tapi dia tuduh orang. Perangai dia. Jadi janganlah di kalangan umat Islam yang belajar kitab Allah ini, ada dia buat perangai jahat, dia pergi tuduh orang lain. Kalau ada juga, maknanya laki-laki perangai Yahudi tu ada dalam jiwa orang-orang akhir zaman. Kalau ada juga perangai lagu tu. Jadi tujuan kita belajar ni, supaya kita selamatkan diri. Jangan buat jahat tuduh orang. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika mana kamu telah bunuh nafsan satu jiwa, iaitu waris kamu sendiri, wahai Yahudi. Ingat ketika mana kamu telah bunuh satu jiwa, iaitu waris kamu sendiri. Anak saudara bunuh pak saudara. Gibuai kapung orang lain. Apabila gibuai kapung orang lain, fadara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh pada jiwa yang mati tadi. Siapa bunuh? Fadara'tum ni berlaku tuduh menuduh. Dia pergi tuduh kapung orang itu kata tak. Ingat, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengeluarkan ma kuntum taktumun, rancangan jahat yang mereka sengaja sembunyikan. Allah Maha kuasa. Maka penduduk kampung tadi tak ada arah nak buat, mari jumpa dengan Nabi Musa AS. Kata kepada Nabi Musa, kami tak buat. Ceklah kampung kami tak ada orang bunuh. Kami tak tahu macam mana mayat boleh ada sini. Tak, tolong Nabi Allah Musa. Minta tolong Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada Nabi Musa. Tak. Dengan mukjizat. Mukjizat ni tuan-tuan kita kena ingat arah Tuhan. Bukan kehendak Nabi. Jangan kita kecek seolah Nabi tu nak. Dia nak gapo boleh buat belaka. Dan dia ni lebih kurang dengan karamah. Karamah orang biasa, mukjizat Nabi. Karamah apa perkara luar biasa yang berlaku kepada orang biasa. Berlaku karamah, perkara luar biasa. Berlaku kepada orang biasa, bukan Nabi. Dan berlaku juga dengan kehendak Allah. Sebab apa? Sebab hari ni orang tunjuk orang-orang alim, tok syekh besar, seolah-olah dia buat benda-benda pelik, karamah ni kehendak dia. Kalau kita tak ada benteng, kita percayalah cerita tu. Gambar ayat, tunjuk gambar ayat tu bit ayat. Mudah kita temu. Apa Tuhan nak pula dia? Ada. Siapa cerita? Orang agama juga cerita. Barang tak ada sana. Tunjuk gambar ayat tu bit ayat, kok gambar. Hidup. Tunjuk gambar sutung tu bit sutung. Udah galah tu bit udah galah. Mudah masuk. Jadi cerita ni tak ada sana, ana reka-reka gitu ya. Kok boleh nak gapo jadi ni Tuhan ya.
Bukan manusia, Tuhan je boleh buat gitu. Kun fayakun ni kerja Allah. Tapi dia boleh terima cerita seperti itu walaupun ustaz. Jadi Quran ni penting, dia punya asas dalam agama. Nak ayat karamah berlaku dengan kehendak Allah. Kadang-kadang tu oli pun tak tahu. Seperti mana berlaku pada Ashabul Kahfi. Dia tak tahu. Dia tidur 300 tahun dalam gua. Itu karamah dia. Allah muliakan mereka. Perkara luar biasa berlaku kepada Ashabul Kahfi kerana bela agama Allah Taala, tidur dalam gua. Dia mana tahu. Apa? Kehendak Allah. Jadi jumpa Nabi Musa AS, Allah zahirkan. Allah SWT zahirkan. Lalu faqul nadribuhu bi ba'dihha. Lalu kami titahkan kepada Musa AS. Idribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat tadi dengan bahagian dan anggota dia hak lain. Sini ni dia kena ada sikitlah kefahaman dari sudut bahasa Arab. Iaitu hu tadi, dhamir hu ni kembali kepada an-nafs. Jiwa tadi. Hu tu dhamir tu kembali kepada an-nafs dari sudut lafaz. Lafaz dia muzakkar. Tapi dia muannas maknawi. Makna dia muannas. Dari sudut makna. Jadi idribuhu, hu tadi kembali jiwa tadi bi ba'dihha dengan bahagian anggota dia hak lain. Ambil tangan dia, pak atas dada dia. Contoh begitu ya. Betapa mudahnya Allah nak hidupkan. Apabila pukul saja kerana ini kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hidupkan mayat tadi. Dan dia beritahu, hadza qatalani, ini anak saudara aku bunuh aku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kadzalika yuhyillahu al-mauta. Beginilah cara Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan manusia yang telah mati. Seperti mana mudah orang yang mati tadi Allah berhidup dengan begitu je. Begini juga cara Allah Taala akan menghidupkan manusia di akhirat. Mudah sekali. Tidak payah sikit. Kita semua hidup hari ini, sampai masa kita akan mati, kita akan balik akhirat menghadap Allah Taala. Kita dihidupkan semula di akhirat. Mudahnya bagi Allah Taala. Wa yurikum ayatihi, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia ingin memperlihatkan kepada kamu ayat-ayat. Ayatihi ini, ayat-ayat itu tanda-tanda kudrat dia. Betapa kuasanya dia. Wahai Yahudi pada masa tu boleh tengok belaka. Orang yang baca Quran boleh dengar. Boleh tadabbur, ya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Dan benar sungguh apabila Allah nak menghidupkan orang yang telah mati ni mudah sekali. Tidak payah sikit apa. Wa yurikum ayatihi, dan Allah SWT ingin memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan dia, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu boleh memahami. Mudah-mudahan kamu boleh memahami. Bahawa kudrat yang sama yang boleh menghidupkan Bani Israel yang mati tadi, kudrat yang sama juga akan menghidupkan orang yang telah mati di akhirat sana. Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudahlah, tak ada payah. Kemudian ayat 74. Ayat 74 ni teguran tuan-tuan. Teguran kepada manusia yang degil. Ayat 74. Teguran, zajrun. Teguran kepada manusia yang degil. Orang Yahudi, macam-macam perkara semasa dia duduk dengan Nabi Musa AS, dia boleh tengok. Sebelahnya laut, mereka boleh seberang laut dengan laut sebelah. Dan dia boleh tengok bagaimana turunnya makanan daripada langit. 40 tahun dia makan makanan daripada langit turun. Allah turun. Dan dia boleh tengok orang yang mati dah dihidupkan semula. Hidupkan semula. Tapi dahsyatnya manusia setelah segala peristiwa ini berlaku, hati dia menjadi kohrah. Hati dia jadi kohrah. Ulama tafsir sebut apa hati Yahudi jadi kohrah. Antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat seterusnya kita nak baca ni, sebenarnya manusia akan dapat pengajaran hak sungguh, original, kesedaran dalam media melalui wahyu dia mengaji. Melalui wahyu. Kesedaran sebenar manusia akan dapat dalam jiwa dia melalui wahyu hak dia mengaji. Melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku ni, boleh kesedaran meta. Tengok tsunami berlaku. Ramai mana orang mati. Allahu Akbar. Meta. Lama lupa.
Kesedaran sebenar original wahyu Tuhan. Lalu dia baca sokmo, dia mengaji, dia tadabbur, kesedaran ini ada. Dia meresak masuk, dia kemah dalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut segala peristiwa tadi, thumma qasat qulubukum. Kemudian kerah jugalah hati-hati kamu, wahai Yahudi. Hati kamu jadi kerah kekub. Min ba'di dzalik, setelah mana peristiwa yang demikian itu. Segala peristiwa-peristiwa berlaku ni patut ambil pengajaran. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Kita kena tunduk patuh pada Dia. Tidak hati jadi kerah. Kerahnya hati mereka ini fahiya kal hijarah. Allah Taala sebut seperti jadi serupa batu. Batu mana dari sudut maknawi lah. Sebab kalau hati manusia ni fizikal dia, kalau kita ambil lembek dia tidak kerah mana. Tapi kerah hati ni jadi batu maknawi. Jadi batu. Bukan batu au asyaddu qaswah. Kerah lagi pada batu. Hati manusia. Kerah lagi pada batu. Sebab apa? Sebab apa jadi kerah daripada batu lagi? Sebab ada di kalangan batu ni, yang mana batu ni tubik air daripada dia. Ada batu atas muka dunia ni boleh tubik air. Ada batu jadi merekoh. Kerah-kerah dia pun merekoh batu. Ada batu kerah-kerah dia pun pecah, golek, jatuh. Kerah-kerah batu. Tapi kerah hati manusia, dia tak akan keluar setitik air mata. Kerah hati manusia, setitik air mata tak akan tubik daripada mata dia. Dia sudut mengaku, orang tak mengaku berlaku awak kerah hati. Mana awak tahu? Saya lembut. Dia orang tak mengaku, dia kata dia tak tahu. Satu orang nak tahu hati dia kerah tidak kerah, air mata dia boleh mengalir ke tak? Dosa betapa banyaknya. Tapi air mata dia tidak mengalir. Tanda hati kerah. Antara cara untuk melembutkan hati ini, gosok kepala anak yatim. Antara cara. Gosok kepala dia, ayah kamu mati dah, meninggal. Tak buat baik pada dia. Antara cara. Jadi, hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu, tidak keluar apa air mata. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya daripada kalangan batu-batu tadi, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang terpancar daripada batu tadi air sehingga menjadi sungai. Ada atas dunia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh cek tengok, ada atas muka dunia pak kita boleh jadi tak ada. Sungai bau dia batu. Jadi air itu tubik daripada batu tadi. Bahagian sungai ni lah. Kita sungai tanah. Tapi pak kita ada juga air tubik daripada batu. Bukit, pak air terjun ke. Kalau kita jajak naik alas atas tu, biasa air tubik jadi banyak tu, tubik situ sikit, sini sikit, biasa tubik daripada batu. Kerah-kerah batu ni tubik air. Jadi air besar pula tu. Jadi sungai juga. Jadi ada batu ni keluar air sehingga jadi sungai dia. Banyaknya air tubik. Wa inna minha, dan bahawa ada daripada batu tadi, lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang retak. Yashaqqaqu, retak batu tadi, fayakhruju minhul ma, lalu keluar daripada batu yang retak tadi air. Keluar. Pak kita pada ada batu, daripada batu tadi tubik air. Orang pak kita ada hak minum. Kata air mineral. Jadi ada di kalangan batu ni retak, tubik air. Wa inna minha, dan ada daripada batu tadi, lama yahbitu min khasyatillah, bergolek jatuh dia min khasyatillah, kerana takut pada Allah Taala. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa-apa, golek jatuh. Biasa pergi naik bukit, tiba-tiba tak ada apa-apa, batu golek jatuh. Tak reti punya pasal, kata mana batu golek jatuh ni? Tak ada apa-apa ni. Ada hatu ke? Allah sebut dalam Quran, ada di kalangan batu ni bergolek jatuh tak ada pasal-pasal, min khasyatillah. Batu ni kita takut Tuhan. Ada sifat takut batu. Min khasyatillah, takut pada Allah Taala. Batu. Jadi manusia
di kalangan manusia ni, untuk dia jadi satu orang takut pada Allah, maka dia kena adakan juga sujud. Ada melakukan sujud pada Allah Ta'ala, rokok pada Allah SWT, rokok, sujud, semaya. Untuk jadi satu orang hamba yang tunduk patuh dan takut pada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah SWT tidak lalai leka terhadap apa yang kamu lakukan. Allah tidak lalai leka terhadap apa yang kamu lakukan untuk dibalas. Untuk dibalas ni penting, tuan-tuan. Bukan tak lalai leka dia ingat sama kita, molek. Allah ni tak lalai leka ingat sama kita, molek gitu. Sini tidak lalai leka terhadap apa yang kamu lakukan untuk dibalas. Satu orang buat dosa. Hak dosa dia buat ada bila lama-lama dia tak ingat dah. Allah tak pernah terlepas pandai. Allah tahu belaka. Allah tahu belaka. Jadi sini ni wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah SWT tidak lalai leka terhadap apa yang kamu lakukan untuk dibalas di akhirat. Dosa-dosa yang kamu lakukan Allah Taala akan balas. Kemudian daripada ayat 85 sehinggalah ayat 75 sehingga ayat 80. Kita boleh tengok ayat 75 sehingga ayat 80 ni ada 5 golongan Yahudi. Allah sebut. Ada 5 golongan Yahudi. Ada 5. Pertama sekali, golongan Yahudi yang pertama, ulama dan ahli ibadat. Ayat 75. Ayat 76, golongan Yahudi, golongan munafik Yahudi. Di kalangan Yahudi ni ada puak-puak munafik. Ayat 76. Ayat 78, golongan pihak orang awam Yahudi. Orang awam biasa. Ayat 79, golongan ulama juga dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Ayat 80, anak-anak ulama Yahudi. Anak-anak ulama Yahudi. Dia ada perangai-perangai dia. Ada perangai-perangai dia. Cumanya nak beritahu ayat 75 ni, lemah mereka berpegang dengan ilmu. Kelemahan mereka berpegang dengan ilmu. Lemah berpegang dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, kita kena ingat. Satu daripada jahil ngaji jadi alim. Asal kita tak reti. Apabila mengaji jadi reti. Apabila jadi reti, bukan setakat reti tak boleh berhenti situ. Dulu tak reti dalam ni. Dia bukan setakat tu. Dia kena berpegang. Daripada jahil ngaji jadi alim. Daripada alim ni kena pegang dengan ilmu hak mengaji tak. Jadi ilmu sebenarnya kena berpegang. Kalau satu orang yang mengaji Quran, hak dalam Quran ni hak penting sekali tauhid, kena pegang dengan tauhid. Seperti mana Allah nak tauhid, kena lagu tu dia. Baru jadi. Sekadar dia tahu, gini tauhid, lepas tu syirik dia buat juga. Tak ada beza apa. Dalam hadis berpegang dengan hadis Nabi pula sunnah. Sunnah Nabi, hak Nabi ajar. Orang ngaji sunnah memang molek lagu ni, tapi tanya buat orang lain. Tak pegang dengan ilmu lagu tu. Berlaku akhir zaman, berlaku ramai. Sunnah memang molek sunnah. Tanya buat orang lain. Tapi sunnah ada dah. Nabi ajar lengkap dah. Tak cara marah dia, dah buat dia. Ni maknanya lemah berpegang dengan ilmu. Ilmu ni bukan setakat ngaji, berpegang. Lepas tu Nabi SAW sebut lebih kurang dalam mafhum, aku tinggal kepada kamu 2 perkara, Quran Sunnah. Kamu tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya. Bukan tahu keduanya. Quran dan Sunnah aku ni tahu. Tak pergi ke mana? Berpegang tu hak nak. Afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kamu berkeinginan sungguh? Tomok-tomok ni, apakah kamu wahai umat akhir zaman, wahai orang Islam, orang beriman, berkeinginan sungguh nak berdoa an yu'minu lakum, agar mereka orang ahli kitab ni, orang Yahudi ni beriman dengan ajakan kamu, menerima ajakan kamu. Apakah umat akhir zaman, orang Islam nak berdoa, nak sungguh-sungguh supaya mereka ni, golongan Yahudi ni menerima ajakan kamu. Supaya apa dia? Supaya beriman dengan Quran dan menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nak berdoa.
Sedangkan wa qad kana fariqum minhum, sedangkan sudah ada satu puak daripada kalangan mereka, itu ulama Yahudi, dia ahli ibadat. Sudah ada satu puak di kalangan mereka, yasma'una kalam Allah, mereka ni dengar kalam Allah, kitab Taurat, dengar benar kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh, kemudian mereka ubah suai isi kandungan kitab Taurat tadi, min ba'di ma aqaluh, setelah mana mereka tahu makna sebenar. Min ba'di ma aqaluh ni setelah mereka faham isi kandungan sebenar kitab Taurat lagu ni, dia ubah suai. Ubah suai ikut kehendak dia. Nak ke golongan Yahudi ni beriman? Mereka ni, buat mereka sendiri ni sudah ada di kalangan mereka, isi kitab dia ubah. Kok kitab dia sendiri tu dia ubah. Yuharrifuna wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahawa perbuatan mereka memang salah. Tak boleh buat gini ni, dia buat juga. Ni, dahsyat. Golongan mereka ni dahsyat. Supaya kita orang mengaji ni tidak jadi seperti ni. Jadi apakah kamu nak sungguh supaya mereka menerima ajakan kamu, beriman dengan Quran, menerima Nabi SAW? Jika sudah ada satu puak di kalangan mereka, golongan ulama mereka, dengar benar kalam Allah. Kemudian mereka boleh ubah suai ikut kehendak, ikut hawa nafsu mereka, min ba'di ma aqalu, setelah mereka faham. Wa hum ya'lamun, dan sedangkan mereka tahu perbuatan mereka salah. Apa jadi gini ni? Apabila hati terlalu kerah, tuan-tuan. Apabila hati manusia terlalu kerah, ilmu daripada kitab tidak memberi faedah pada dia. Satu ni ulama, golongan ulama. Yang kedua, golongan munafik. Golongan munafik Yahudi. Munafik ni bermuka-muka. Tai sini perangai lagu ni. Tai jumpa dengan buat tu, lagu lain pula. Jangan ada. Kita umat akhir zaman pun jangan buat perangai tu. Jangan buat. Tai duduk dengan orang alim, kecek lagu ni. Tai duduk dalam majlis ilmu, jumpa orang ilmu ni, kecek oleh. Kecek. Yolah tu. Pergi kedai kopi sama buat dia, pakai ke apa? Dengar-dengar, ya, tapi tak boleh pakai semua. Pakai mana tu? Tai duduk, kecek lagu ni. Pergi dengan buat dia, lagu lain pula. Ini perangai Yahudi. Ya Allah Ta'ala murka, Allah marah pada mereka. Golongan munafik. Munafik Yahudi. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu orang-orang yang benar-benar beriman. Siapa dia? Di kalangan para sahabat. Golongan Yahudi ni jumpa para sahabat. Bila mereka bertemu dengan para sahabat, orang-orang alim yang mengaji dengan Nabi ni, siapa mereka kata? Qalu amanna, kami beriman. Kita serupa. Awak beriman, saya beriman juga, saya terima. Kecek. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, dan apabila mereka kembali, sebahagian mereka ni, Yahudi munafik ni, kembali kepada sebahagian Yahudi tegar. Hak tak mari jumpa langsung dengan Nabi dan para sahabat. Itu di kalangan para ulama. Orang-orang tegar, Yahudi tegar, hak tak mari jumpa langsung. Balik jumpa buat tu pula. Tak dijumpa dengan sahabat. Apabila balik jumpa dengan buat-buat hak tegar, Yahudi tegar ni marah ke puak ni. Marah ke puak hak pergi jumpa hak golongan munafik. Munafik Yahudi ni tuan-tuan, apabila jumpa dengan sahabat akan tanya. Sahabat Nabi akan tanya. Tak ada ke tetap dalil kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kamu? Dia Quran kata ada. Golongan Yahudi tahu dah. Sebab lagi kitab dia sebut tetap Nabi SAW. Nabi akhir zaman. Dia kata ada, memang ada. Ada ngerti lagi tak kita ada. Ada kebenaran agama Islam? Memang ada. Dia pergi cerita ke sahabat. Bila sahabat tanya, dia pergi ayat. Apabila dia balik jumpa dengan Yahudi tegar tu, Yahudi tegar marah. Apa dia ayat? Ni mereka marah. Kalau mereka Yahudi tegar ni kata, atuhaddithunahu, patutkah kamu menceritakan kepada mereka orang Islam Madinah? Bima fatahallahu alaikum, dengan hujah-hujah, dengan maklumat-maklumat. Masih ini hujah-hujah, maklumat-maklumat
ilmu yang ada dalam kitab Taurat. Apabila kamu dedah ilmu tadi, menyebabkan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka untuk mengalahkan kamu. Fatahallahu alaikum. Allah bagi kemenangan kepada mereka mengalahkan kamu. Dengan sebab mungkin royak hujah dalam kitab Taurat. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, mengakibatkan mereka boleh berhujah kepada kamu dengan dalil-dalil tadi inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Afala ta'qilun, tak boleh fikir ke? Dia marah. Golongan Yahudi tegar marah kepada Yahudi, munafik Yahudi. Tak boleh fikir ke? Bila ada royak gitu gini, hak ada lagi tak tahu kebenaran mereka, dia boleh hujah kita. Ni buat Yahudi ni royak, memang benar sungguh Nabi Muhammad kata ada. Buat ni royak. Dia boleh hujah kita. Menyebabkan Allah bagi kemenangan kepada mereka mengalahkan kita. Ni kata siapa ni? Ulama kata kepada orang munafik. Patut ke kata lagu tu? Tak patut. Sebab apa? Sebab Allah tahu belakang. Allah mengetahui hak kamu sembunyi. Allah SWT mengetahui hak kamu zahir. Allah tahu belakang. Dia kata, jangan duk ayat, nanti dia berhujah depan Tuhan. Nyanyi kita. Dia Allah Maha tahu. Jadi yang ayat 77 ni dalam tafsir sebut, tolongnya ulama Yahudi. Tolongnya ulama Yahudi. Dia sanggup berpihak kepada perkara batil. Sanggup. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di antara huruf alif dengan waw ni tuan-tuan, ada satu kalimah. Kalimah dihazafkan. Ayusuna dhalik. Ayusuna dhalik. Patutkah mereka ulama-ulama Yahudi menasihatkan seperti itu? Kata jangan duk ayat lah, nanti dia tahu ke? Patut ke duk ayat gitu? Wala ya'lamun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sedangkan tidak tahukah mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yusirrun, Maha mengetahui apa yang kamu rahsiakan sesama, apa yang mereka rahsiakan sesama mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan sesama mereka. Apa yang mereka zahirkan katakan depan sahabat Nabi, Allah Maha tahu. Apa yang mereka rahsiakan sesama mereka, Allah Maha tahu. Tak patut tolong berdoa. Ni tolong. Tak patut sebab Allah SWT Maha tahu. Hak mu rahsia dok kecek sama puak mu sendiri-sendiri puak mu tu, Allah Maha tahu. Hak kamu zahirkan depan sahabat Nabi ni kata kami beriman juga, Allah tahu juga. Mu menipu. Royak dengan lidah saja. Hati tak ada. Munafik ni tuan-tuan mengaku dengan lidah. Hati tak ada. Hati tak. Jadi seolah-olah perkataan ni, mereka ni macam tak kenal Tuhan. Seolah-olah tidak kenal Tuhan. Soal lagi tuan-tuan, golongan orang awam. Di kalangan Yahudi ni ada golongan orang awam. Orang awam. Ngaji kitab pun tak. Dia tak tahu menahu tentang kitab. Jadi zaman mereka pada, zaman kita pada. Tak tahu menahu tentang kitab. Tidak mengaji pun. Kitab Allah SWT. Jadi ada berapa golongan? 1, 2, 3. Allah kita sambung semula lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala bi rahmatika ya arhamar